Hai, selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada murid-murid semua. Kita bersama semula dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah, pada hari ini sila buka buku aktiviti muka surat 33. Pada hari ini, murid-murid akan belajar kemahiran menulis. Dalam tajuk, jadikan kebiasaan. Baiklah, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menulis perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Cikgu minta murid-murid semua sila buka buku aktiviti. Okey, ini dia tugasan pada hari ini. Okey, tugasan pada hari ini, okey, di mana murid perlu menulis perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Okey, ini ialah tugasan yang terdapat di dalam buku aktiviti. Okey, ada 4 gambar di sana. Okey, bagi gambar yang pertama, perenggan yang pertama telah diberikan. Jadi ada 3 lagi perenggan yang perlu disiapkan dan perlu dilengkapkan oleh murid. Baiklah murid-murid, ini ialah gambar yang pertama. Okey, dan ini juga merupakan perenggan yang pertama. Okey, frasa yang diberi ialah balik ke kelas. Bersihkan tapak kasut. Okey, jika murid-murid dapat lihat di dalam gambar tersebut ada 4 orang murid. Okey, murid-murid itu sedang memeriksa tapak kasut masing-masing. Okey, tujuannya mereka ingin pastikan tapak kasut mereka itu bersih sebelum masuk kelas. Okey, jadi berdasarkan gambar dan frasa, okey, murid-murid boleh menulis perenggan seperti berikut. Waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, itu caranya bagaimana murid hendak membina ayat untuk membentuk perenggan. Baiklah, ini gambar yang kedua. Okey, cikgu berikan satu lagi contoh. Okey, kita lihat ada gambar di sebelah kanan. Okey, ada seorang murid perempuan. Murid itu sedang buat apa? Okey, murid perempuan itu sedang mengasah pensel. Okey, kemudian habuk pensel itu dimasukkan ke mana? Okey, di dalam bekas has. Okey, frasa yang diberi ialah mengasah pensel bekas has. Okey, daripada frasa dan juga gambar tersebut, maka murid-murid bolehlah membina ayat. Okey, seperti berikut. Pensel sehat telah tumpul. Dia mengasah pensel menggunakan pengasah pensel. Habuk pensel itu dimasukkan ke dalam bekas has. Okey, itu contoh. Okey, murid-murid digalakkan juga untuk menulis ayat sendiri. Okey. Baiklah, tadi cikgu telah berikan satu contoh. Okey, ini gambar dan juga frasa ayat yang ketiga dan keempat. Okey, untuk dua gambar ini, dua perenggan ini, cikgu mahu murid yang akan menulis ayat, okey, untuk membina perenggan. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana murid-murid boleh menulis ataupun membina ayat. Okey, kita ingat semula teknik skop. S,
Oke, siapa? Oke, siapa? Kita kena bagi nama. Oke, nama yang terdapat di dalam gambar itu. Oke, kemudian kata kerja. Kata kerja itu apa yang orang di dalam gambar itu sedang buat. Oke, kemudian objek ataupun benda. Oke, P, perluasan. Oke, perluasan ini maksudnya murid-murid boleh tulis di mana tempat itu. Oke, di mana tempat gambar tersebut. Oke, kenapa, bila. Oke, kita tengok gambar yang ketiga. Oke, di dalam gambar tersebut ada seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki. Oke, murid-murid kena bagi nama. Siapa dua orang murid itu? Oke, contoh murid perempuan itu. Oke, bolehlah tulis Seha. Oke, kemudian murid lelaki itu, oke, beri lagi satu nama. Contohnya Ali. Oke, sudah dapat nama. Kemudian, apa yang mereka buat? Oke, mereka Seha dan Ali membuang. Oke, membuang. Oke, objek. Apa barang yang mereka buang? Oke, jadi sudah diberi di sana pembungkus roti. Oke, pembungkus roti itu ialah objek. Oke, oke. Kemudian perluasan. Oke, di mana? Oke, di mana tempat mereka membuang? Oke, jadi bolehlah sambung ayat. Seha dan Ali membuang pembungkus roti ke dalam tong sampah. Oke, itu contohnya murid-murid membina ayat menggunakan teknik skop. Demikian tadi cara yang telah Cikgu tunjukkan bagaimana murid-murid boleh membina ayat menggunakan teknik skop. Oke, jadi Cikgu sangat-sangat berharap agar murid-murid telah dapat menulis perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Oke, jadi setelah siap tugasan kamu, bolehlah WhatsApp kepada Cikgu. Oke, Cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.